semua yang berada di rumah, pastikan terus kekal berada bersama dengan kami untuk kita saksikan perlawanan yang cukup sengit antara kedua-dua pasukan. Jadi, ayolah, tanpa kita okey, nampaknya tanpa kita perlu melengahkan masa, terpaksa melengahkan masa juga kerana terdapat sedikit masalah teknikal. Jadi, kekal bersabar, kita akan saksikan perlawanan yang cukup-cukup sengit. Panas sebenarnya. Ya, agak panas, agak padas. Tapi, kalau kita nak mengimbas kembali tentang drafting yang telah pun dilakukan oleh kedua pasukan buat ketika ini, ya, Selangor Jaya nampak seperti ada kelemahan yang boleh kita saksikan dekat sini. Tetapi, ini yang menariknya. Kalau Pancake tak mampu untuk melakukan setup, kita tak perlu bagi dia hero setup. Kita bagi dia hero yang setup, boleh dikatakan counter. hero support dekat sini. Counter engage untuk menghalang Homeboyz bergerak dengan agresif. Tapi persoalannya, adakah ianya mampu digunakan secara bebas ataupun tidak? Sebab kan kalau kita melihat komposisi Homeboyz agak agresif, agak garang dekat sini. Dan ini yang kita dah bincangkan tadi, kalau Pancake tak nak masuk ke depan, just counter engage. Tapi masalahnya, Zon pakai crowd, tak tahulah kalau tak tahu ni kita kan. Tapi dia boleh immune crowd control. Jadi kalau Pancake cuba tolak pun, kalau Zon badan tengah besar, kata tak nak, dia takkan gerak. Mungkin Pancake rasa dengan gunakan balik dia boleh tolak semuanya dinding tu. Nanti kalau tiba-tiba Zon datang like, welcome to my castle. Okey, baiklah, tanpa kita membazir masa lagi, ayolah kita akan terus masuk ke dalam Lane of Dawn untuk saksikan perlawanan terakhir antara pasukan Selangor Red Giant dan juga Homeboyz. Tapi kalau kita melihat dari segi pulse fight dekat sini lah, Fel, minta maaf mencelah, di mana Selangor Red Giant kelihatan agak kuat juga. Terutamanya Vale di bawah masa dekat sini. Lihat, terus saja memberikan tekanan kepada Chibi. Dan sekarang ni rasanya macam Chibi terpaksa menggunakan dia punya retribution dan permulaan yang sangat agresif, dan Pancake dalam keadaan yang bahaya. Cukup bahaya sebenarnya. Nyawa dia yang sangat rendah dikejar oleh Zon. Tapi lihat bagaimana Super Zat cuba untuk berikan bantuan yang ada. Ya, dan dekat sini boleh nampak mungkin Pancake juga rasa geram sikit. Jadi dia terus invade dekat dalam jungle, betul-betul exploitkan kelemahan Hellcat. Tapi kali ini boleh dikatakan Pancake lebih tenang, tidak tergesa-gesa menggunakan flicker beliau terlalu awal. Jadi sekurang-kurangnya masih lagi ada kelebihan yang sama rata untuk turtle yang pertama nanti. Persoalannya, saya nak lihat adakah Selangor Red Giant akan meneruskan gerakan agresif ini ataupun tidak. Sentiasa mengganggu farming Chibi. Tapi bercakap tentang ganggu farming Chibi, kita juga melihat Homeboyz memerhatikan pergerakan Super Skies. Masa sekarang ni tengok daripada perbezaan level tak jauh berbeza sangat. Saya rasa kalau dia nak kacau pun dua turtle pertama. Lepas bila dah masuk turtle ketiga, macam dah tak perlu dah nak kacau Chibi dekat dalam jungle. Sebab pada waktu tu Zon pun dah jadi lebih kebal, walaupun dah ada lagi banyak damage. Jadi itu akan jadi satu kesilapan besar kalau dia memaksa. Jadi hanya pada fasa-fasa awal ini sahajalah di mana Pancake boleh menjadi dengan lebih proaktif dekat sini. Ya, sebab kalau kita nampak juga untuk game kali ni, Pancake dia nampak cukup tenang. Dia tak terlalu tergopoh-gopoh seperti mana game yang sebelum-sebelum ni, which is dia terlalu masuk ke awal dan menyebabkan dia tersilap sebenarnya melakukan tangkapan. Sekarang ni juga tengok di mana Chibi dah ada level 4. Turtle juga telah spawn pada bahagian atas. Dan bahagian bawah ni, Ryzen dan juga Spirit nampak seperti mereka berdua. Tapi Pancake berjaya untuk jatuhkan Sepak yang cuba untuk clearkan mid wave, tapi tak berjaya. Ya, sebenarnya boleh dikatakan antara natural counter kepada Glue dekat sini sebagai tank killer. Tak ada masalah dekat situ. Cuma saya sedikit risau untuk Homeboyz untuk game ketiga. Beliau tak diberikan hero setup yang lebih mudah lagi dekat sini. Tak ada Ide, tak ada Yuzong dan terpaksa menggunakan Glue. Mungkin ini mengganggu retak Homeboyz untuk melakukan team fight. Ya, sebab kalau kita lihat sekarang di kedudukan turtle, pasukan Selangor Red Giant cuba untuk berikan fokus mereka pada kali ini. Tapi lihatkan pula bagaimana Chibi juga masuk ke hadapan. Sepat berjaya untuk melakukan curian turtle yang ada. Walau terpaksa bajakan fikir ada untuk melarikan diri. Tapi lihat bagaimana bersepat bertinggi di atas Super Skies. Cuba untuk menjarakkan kedudukan pasukan Selangor Red Giant dengan pasukan mereka. Tapi lihatkan Sepat, dia mungkin akan tertinggal di belakang. Tapi Sepat tak mampu nak buat apa-apa, terpaksa ditidurkan juga. Zon sacrificekan kawan dia sendiri. Tanpa dinding tu mungkinlah Sepat hidup. Tapi dia bagi thumbs up, cakap sorry dos Sepat. Kita tak tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi yang dah lalu tu biarkanlah berlalu. Sekarang ni Selangor Red Giant berjaya untuk mendapatkan 2 kill, tapi Homeboyz yang berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama sebentar tadi. Walaupun zoning yang agak baik daripada Selangor Red Giant, penalty zone terus dikenakan kepada Chibi sebentar tadi apabila Dark Void digunakan, tapi tidak menghalang beliau untuk menggunakan retribution dengan cantik. Saya faham logik dia, tapi saya rasa Zon tadi patutnya dapat assist.
Saya rasa dia patut dapat assist dalam kill tadi. Assist sebab Betul. Iya. Ini sebab bola kan? Ya, Itu betul. antara situasi on goal. ya on goal. On goal. Ya. Dan sebab tadi ambil kira dekat sini tak banyak kelebihan yang diberikan, tapi sekarang ni Super Red. Super Red tak boleh nak buat apa, terpaksa dijatuhkan terlebih dahulu. Tapi kita lihatkan pula bagaimana sekarang pasukan Selangor Red Giant mereka cuba untuk berarak lalu ke arah bottom lane. Raisa nyawa yang agak rendah cuba untuk menerima hukuman pada ketika ini, tapi lihatkan pula Pancake, mungkin Pancake yang akan dijatuhkan, tapi Warlord terpaksa menjarakkan kedudukan Selangor Red Giant dengan Raisa. Zon lagi sekali. Raisa masih stay dekat sini. Dia nak clearkan farm. Zon ada dekat situ untuk membantu. Tapi disebabkan dia ada Husklaw, dia dapat survive balik dan Pancake ke depan. Wow, tapi sekarang Raisa nyawa yang agak rendah cuba untuk melarikan diri, tapi lihatkan pula pada Super Sekai cuba untuk masuk, terpaksa keluarkan sekali dia bicara, tapi Raisa tak boleh nak buat apa, terus ditumbangkan. Okay, saya just nak backup Raisa sedikit. Okay, je. silakan. Saya rasa macam dia nak balik, tapi Super Zah tak bagi balik. Dia asyik tembak-tembak je dekat dalam boot. Jadi macam dah alalang macam ni, clear je lah minion. Nak buat macam mana dipaksa, tapi ianya juga masih lagi memberikan kill yang percuma kepada Selangor Red Giant. Nampaknya perubahan ataupun pembezaan yang ketara di mana Selangor Red Giant memberikan fokus lebih lagi untuk menangi side lane dan juga mendapatkan kill, manakala Homeboys memberikan fokus kepada objektif. Tetapi sekarang ini turtle yang kedua. Ya, dan nampaknya turtle yang kedua. Tapi lihatkanlah pula bagaimana kita lihat pada Tyson telah pun dibuka, tapi Chibi sempat untuk melakukan curian turtle yang ada, tapi Chibi telah pun ditumbangkan. Selangor Red Giant, mereka sekarang seolah-olah tahu siapa yang sebenarnya mereka perlu diberikan tumpuan. Sebab kalau kita lihat Pancake daripada minat permainan, dia terus memberikan fokus untuk cari zone terlebih dahulu. Dan di mana Gorgeous pula sentiasa memberikan fokus kepada Chibi sahaja. Dan ini mungkin akan memberikan tekanan yang cukup besar kepada Homeboys untuk bergerak di bahagian hadapan. Ya, berjaya mendapatkan turtle tetapi mengorbankan nyawa jungler mereka. Satu situasi yang berbahaya. Sekarang ni purple buff nampaknya berjaya dicolek oleh Super Skies. Kita boleh nampak dua-dua MVP mengejar Gorgeous dan juga Chibi. Sekarang ni sempat juga bukan game yang okey untuk dia buat masa sekarang ni. Dan Selangor Red Giant lagi bila Pancake menggunakan Vali nampak jauh lebih selesa. Dan kita boleh nampak banyak kali dia bukan setakat dapat stun ataupun permulaan perlawanan, tapi dia juga mengganggukan positioning daripada Homeboys yang menyebabkan mereka punya team fight tak kemas. Nampak seperti tak teratur. Tapi itu lebih pada Pancake yang mengubah nasib team fight tersebut disebabkan dia punya stun tu pun unexpected. Ya, dan ianya juga menjekirkan. Tapi sekarang ni Super Skies memberikan tekanan sikit sebanyak kepada Sepat. Dekat split akan digunakan. Nampaknya ya, terpaksa dibazirkan supaya tak didenda oleh Selangor Red Giant. Walaupun Chibi berada berdekatan sebentar tadi. Ya, dan sekarang fokus diberikan di bahagian bottom lane. Nampaknya pasukan Homeboys cuba untuk merupakan Super Gorgeous nyawa yang agak rendah cuba melarikan diri, tapi tak boleh nak buat apa. Terus berjaya untuk mendapatkan Super Gorgeous dan memberikan fokus untuk mendapatkan turret yang ada. Kemas dilakukan. Tidak sempat tu kita melihat reaksi daripada Super Gorgeous sebentar tadi. Walaupun cubaan untuk melakukan cleanse wave, Homeboys berjaya untuk memenangkan Razel, mendapatkan menara beliau yang pertama dan mungkin akan mendapat menara yang kedua di bahagian bawah kalau tak dihalang oleh pasukan Selangor Red Giant. Ya, nampak seperti Super Zack baru sekarang dia nak bergerak, tapi ya, hanya dengan satu minion saja mereka masih boleh bertahan. Sekarang ni Chibi boleh nampak di mana dia menggunakan Hellcat, belum berjaya lagi untuk achieve apa yang dia nak lakukan, tapi saya rasa dia lebih kepada dia tak cukup item lagi. Tapi dengan keadaan antara Fredrin dengan Hellcat, lagi senang untuk securekan turtle dengan Fredrin, tapi masih Chibi berjaya untuk dapatkan satu. Sekarang ni Selangor Red Giant mereka fokus kepada turtle. Zone berdekatan. Nampak seperti Chibi baru saja mendapatkan buff. Boleh ke tidak dia nak kontes kat sini? Ya, dan kalau kita lihat sekarang Chibi cuba masukkan dapat, tapi tak, Chibi masih lagi sempat untuk mendapatkan turtle yang ada. Walaupun kita lihat bagaimana Super Gorgeous cuba untuk menghalang dengan mengeluarkan penalti zone yang ada, tapi lihatkan pula sempat terpaksa bertengger di atas badan Super Skies. Cuba untuk mencari ruang yang ada, tapi lihatkan pula Warlord nyawa yang agak rendah, tak boleh nak ke mana, telah pun ditumbangkan. Super Skies kali ini cuba pula untuk mendapatkan sempat terpaksa belakang. Razel memberikan fokus untuk mendapatkan Pancake, tapi Super Gorgeous masih lagi cuba untuk berhadapan dengan Razel nyawa yang agak rendah, masih lagi mampu untuk mempertahankan diri. Lihatkan pula Razel nyawa yang sangat rendah, masih lagi mampu untuk melarikan diri daripada pasukan Selangor Red Giant. Gelecek yang begitu cantik daripada Razel tidak mampu untuk ditangkap, tidak mampu untuk dibunuh oleh Selangor Red Giant. Walaupun pada minit yang ke-8, 5 game berbalas 3, kedudukan memberikan saingan yang cukup hebat. Okey, beberapa benda. Husklaw dan juga Quantum Charge. Dua-dua tu memberikan dia ekstra HP yang menyebabkan dia boleh survive. Sekarang ni Super Zack 11 kali dia berjaya untuk hit dia punya skill. Chibi sekarang berjaya untuk mencuri, terima damage sedikit, tapi dia boleh melarikan diri dengan mudah. Dan dalam keadaan tadi, bukan Chibi 100% menangkan Retribution tersebut, tapi disebabkan Zorn berjaya untuk stun Super Skies, menyebabkan dia tak boleh guna pun Retribution. Tapi saya juga nak memberikan highlight kepada Super Gorgeous. Ada lampu, tak ada lampu, tetap akan berjaya untuk menangkap Chibi. Tapi Chibi walaupun kena tangkap dengan penalty zone, masih tak ada masalah
untuk mendapatkan objektif tanpa henti. Tapi sekarang ni Zon menjadi fokus, tapi bukanlah target yang mudah nak dijatuhkan, masih lagi dikejar. Jadi dekat sini boleh cakap lah, Gorgeous boleh cakap ke Chibi, ada lampu ke tak ada lampu, saya sentiasa mencari awak. Awak je di mata saya. Oh, tapi lihatkan Zon digugurkan. Dia cuba untuk jarakkan sebenarnya kedudukan bangsa Selangor Jaya. Dia macam sinilah tangkap, sini tangkap, tapi dia terpaksa juga digugurkan. Ya, bermain tarik tali terlalu lama, akhirnya terputus, akhirnya berjadi denda. Dan sekarang ni bercakap denda di bahagian tengah. Tekanan yang cukup besar diberikan oleh Selangor Giant, tapi masih lagi dalam zon selamat, masih lagi berada di dalam menara, tidak mampu. Dive dilakukan oleh Selangor Giant disebabkan komposisi yang perlahan dimiliki oleh mereka. Walau bagaimanapun, ini membenarkan mereka ruang untuk melakukan zoning di kawasan lot terlebih dahulu, dan itu yang sedang dilakukan. Bertarik tali terlebih dahulu. Cowboys adakah akan keluar sempat mula untuk menunjukkan muka di bahagian hadapan. Walau juga melakukan perkara yang sama. Chibi perlu menyembunyikan diri sendiri jauh di kawasan belakang kerana mereka perlu memperhatikan di manakah pergerakan Gorgeous. Ya, dan kita lihatkan sekumpulan sekarang lot telah pun dimulakan oleh pasukan Selangor Giant. Apakah pasukan Homeboys akan melakukan satu curian lot pada ketika ini? Tapi lihatkan bagaimana pasukan Selangor Giant, zona yang cukup baik, tapi Homeboys terus bergerak ke hadapan. Lihatkan Super Skies yang agak rendah, mungkin akan cuba dikejar. Super Skies tak boleh nak kemana-mana, terus di-shutdown oleh Zon. Tapi sekarang lihatkan boleh Super Zat telah pun ditumbangkan. Super Gorgeous cuba untuk cemang singgara, tapi Super Gorgeous juga telah pun dijatuhkan. Double kill dia berikan kepada Chibi. Tapi lihatkan boleh Warlord sekarang cuba untuk berikan fokus untuk pain kick, tapi Chibi terus menggunakan ruang yang ada mendapatkan lot tersebut. Sangat-sangat kemas bila Chibi dia dah tahu Super Skies confirm akan mati dekat sini. Zom Jaya untuk dapatkan shutdown. Dia tak pergi sangat pun. Yes, dia dapatkan lot, tapi dia fokus terus pergi kepada Super Zak. Dia macam, okay, saya assassin, kerja saya adalah untuk membunuh orang, dan itu yang dia lakukan. Dan kita boleh nampak perbezaan bila Chibi dah ada item dekat sini. Dia boleh hampir one shot. Dan kita nampak juga di mana Super Gorgeous cuba untuk zone semua keluar. Chibi datang sekejap je dah hilang. Dan kali ini pergerakan yang lebih bijak dari Chibi, tak menunjukkan diri terlalu awal, menyebabkan Gorgeous tak mampu untuk mengganggu beliau di bahagian hadapan. Jadi ruang yang lebih bebas lagi kepada beliau untuk mencari mangsa-mangsa yang penting di bahagian backline. Sekarang ini lot milik Homeboys telah pun tiba di kawasan bawah, tapi tekanan diberikan di kawasan yang berbeza, iaitu di bahagian tengah. Buat ketika ini Selangor Giant rasanya tidak mampu untuk melakukan pertahanan untuk inner turret di bahagian bawah ini, nampak terpaksa diabaikan. Agak select lot kat sini. Dia tak pukul turret, dia pukul minion. Dia bias Betul lot ni. Ya, tapi untuk sekarang lot tersebut telah pun dijatuhkan, tapi pasukan Selangor Giant sekarang sedang cuba untuk mencari ruang keluar daripada perkampungan mereka. Manakala untuk pasukan Homeboys, mereka cuba untuk memaksa pasukan Selangor Giant keluar dan mencari cara untuk menumbangkan satu persatu player mereka. Sekali lagi Homeboys mempunyai momentum pada fasa early game dan juga mid game, dan kita ingin melihat Homeboys dengan perubahan GB menjadi assassin. Adakah mereka sekali lagi akan berjaya untuk menutup game dengan kemas, ataupun Selangor Giant akan berjaya untuk melakukan pertahanan tanpa henti sekali lagi seperti game kita yang pertama? Perbezaan gol sebanyak 3,500 antara kedua-dua jungler, di mana Chibi dekat sini dah ada Demon Hunter Sword, Malefic Roar dan juga Sea Halberd. Jadi dia punya damage agak besar, dan kalau ada healing yang besar sekalipun, dia boleh penetrate dan juga dia boleh rendahkan healing tersebut. Jadi dekat sini, even lawan dengan hero yang keras juga, damage Chibi agak kuat, dan Zon berjaya untuk mencuri. Tapi sekarang ni kalau kita nak memasuki fasa kepada late game, kita juga kena melihat perbezaan gol laner Super Red dan juga Rizal. Daripada segi gol sebenarnya Super Red yang mendahului sebanyak 1,700 gol dekat sini. Jadi ini juga menyebabkan power spike ataupun damage keluaran Super Red ada. Masih lagi perlu diberikan tanda hormat daripada Homeboys, dan ini tugasan yang cukup penting untuk kepada Chibi mencari di manakah beliau. Ya, saya risau tu je. Macam, okay, damage Super Red dah ada. Ya. Tapi berani ke tak dia nak keluarkan? Nak guna tu macam mana? Saya pun rasa susah sebagai Brody dekat sini untuk keluarkan damage, melainkan dia punya stun tu kena dekat Chibi dulu. Kalau kena stun tu, yes, definitely boleh survive, boleh bunuh Hellcat. Tapi nak hit tu susah sedikit. Ya, dan untuk pasukan Selangor Giant sekarang, mereka betul-betul cuba untuk mencari ruang sekarang, sebab kita lihat Pancake untuk game kali ini nampak sebenarnya menyelah, di mana setiap kali dia cuba untuk melakukan ataupun memulakan team fight, nampak sebenarnya ada nyawa yang dikorbankan. Tapi untuk pasukan Homeboys, apa-apa pun sekarang terserah kepada bagaimanakah mereka akan susun untuk mendapatkan lot pada kali ini. Lihatkan Rizal telah pun memulakan sesi lot yang seterusnya. Ya, sekarang ni boleh dikatakan Pancake semangat membakar, dan Lord dapat secara percuma. Chibi juga dah siapkan dia punya Blade of Despair. Selangor Giant perlu menangkan team fight. Soalnya, macam mana?
Nampaknya mereka perlu memegang fokus melakukan pertahanan, dan apabila team fight mula dipaksa oleh Homeboyz di kawasan tersebut, peluang kemenangan mereka lebih besar sedikit disebabkan dengan adanya bantuan daripada menara. Tapi kita juga kena lihat bagaimanakah setup yang akan dilakukan oleh Homeboyz. Adakah ianya akan dilakukan dengan begitu kemas sehingga Selangor Red Giant tidak mampu pun untuk membuat reaksi ataupun tidak, ataupun mungkin poking tanpa henti daripada Super Zack yang menggunakan Astral Recall dekat sini menyebabkan nyawa-nyawa Homeboyz mungkin terlalu rendah untuk komit kepada team fight. Ya, tetapi kalau kita tengok memang Zon dia yang hadap semua. Dia macam, saya sebagai lelaki yang sejati, ya saya terima semua kesakitan yang dunia ini nak berikan kepada pasukan saya. Yang saya hadap semua. Nak kecam-kecamlah saya. Nak pukul-pukullah saya. Yang penting Lord dah masuk. Ya, kita pada awal hentakkan Lord telah pun menjatuhkan Inhi. Kita tarik pada bahagian bottom lane. Tapi lihatkan bagaimana cepat. Nyawa yang agak rendah. Immortality telah pun dipecahkan. Chibi cuba untuk masukkan harapan. Lihatkan pada Chibi. Itu channel tapi Chibi pun yang dijatuhkan. Sempat juga telah pun ditumpangkan. Pasukan Selangor Red Giant masih lagi mampu untuk mempertahankan perkarangan base mereka dengan adanya Lord. Walaupun agak berbahaya sebenarnya tadi kedudukan mereka. Saya tergamam disebabkan Chibi damage beliau tidak mencukupi untuk one shot big kick dan juga spread di kawasan belakang seperti tadi. Okey, itu perlukan instant replay untuk tengok apa yang berlaku. Tapi dapat gaya tak boleh kerana Selangor Red Giant dengan kemenangan tersebut, mereka akan terus ke depan dan mereka akan cuba paksa untuk dapatkan mid lane dekat sini. Saya tak pasti sama ada Super Red berjaya atau tidak untuk stunkan Chibi sebelum dia berjaya untuk keluarkan basic attack yang seterusnya. Sebab saya nampak macam dia masuk, lepas tu dia terus cuba untuk lari keluar. Dan tengok daripada item defense, tak ada pun item defense. Yang baru ada sekarang ni pun Magic Blade untuk Super Red. Ya, manakala untuk Pancake masih lagi ada anti-quest seperti tadi, masih lagi memberikan pertahanan sikit sebanyak. Dan mungkin juga ada penyebab kenapa damage keluaran Chibi tak dapat nak menembusi pertahanan beliau. Tapi ini akan menjadi masalah yang besar kalau satu-satunya harapan untuk pergi kepada bahagian backline tak mampu untuk memberikan damage yang besar kepada damage dealer pasukan musuh. Ya, apapun sekarang untuk pasukan Homeboyz dan juga Selangor Red Giant, mereka sekarang perlu cari cara untuk mencari sebenarnya kat mana cungkilnya titik kelemahan untuk kedua pasukan. Sebab untuk pasukan Selangor Red Giant sebenarnya mereka ada lagi ruang untuk pertahankan perkarangan base mereka, walaupun nampak pasukan Homeboyz seolah-olah mendominasi permainan. Ya, akan sekarang Super Skies cuba untuk menghalau Zone daripada mengganggu rakan seperjuangannya yang lain. Dan sekarang ini kita juga kena melihat bagaimanakah gerakan daripada Selangor Red Giant. Ya, mereka dapat bertahan, tapi mereka juga perlu mencari strategi bagaimana mereka ingin memenangi team fight di kawasan luar. Sebentar tadi, ya, pertahanan di kawasan rumah, adanya bantuan daripada menara, adanya bantuan daripada kristal, jadi lebih mudah lagi untuk memenangi team fight tersebut. Tetapi di kawasan luar, di kawasan Lord, bagaimana mereka nak memenangi tanpa bantuan-bantuan tersebut, itu yang menjadi persoalan yang lebih besar lagi. Okey, Lord nak mula dekat sini. Boleh dikatakan vision untuk dua-dua pasukan. Novaria boleh open map. Oh, Warlock terus ke depan. Kampanye sangat baik sekali, tapi lihatkan pula bagaimana untuk kedudukan sekarang Super Skies telah pun ditumpangkan terlebih dahulu. Super Gorgeous akan dikejar, tapi masih lagi ada Immortality. Super Gorgeous, Immortality telah pun dipecahkan. Lihatkan pula bagaimana Super Gorgeous masih dicubakan, tapi Super Gorgeous tak boleh nak buat apa. Lihatkan pula bagaimana Pancake terpaksa memastikan fikir yang ada supaya dia juga tidak digugurkan oleh pasukan Homeboyz. Tapi masih lagi poking damage mampu dilakukan oleh Selangor Red Giant. Menang daripada segi jumlah, Lord ini mungkin akan menjadi Lord yang percuma. Selangor Red Giant terpaksa kembali pulang di dalam perkarangan rumah, kembali bersiap sedia untuk melakukan pertahanan yang seterusnya. Sekarang Homeboyz mereka perlu untuk managekan minion wave mereka supaya ketiga-tiga lane akan push secara serentak, kerana sekarang ni Super Skies dan juga Super Gorgeous akan revive bila Lord tu akan sampai. Jadi dekat sini dia adalah timing. Dan tadi boleh katakan ujian kepada Warlord dan juga Zorn. Nampak seperti Warlord yang buat keputusan untuk masuk, kemudian Zorn perasan, oh, kalau mid dah masuk, memang tank kena ikut lah. Ia tu sahaja melakukan follow up yang begitu baik. Tapi sekarang ni perbezaan ekonomi sebanyak 10,000 gol, perbezaan yang cukup ketara, perbezaan dari segi itemization. Ini mungkin memenangkan Homeboyz kelebihan yang cukup besar daripada segi damage keluaran mereka. Ya, kita lihatkan pula sekarang dengan adanya peralakan Lord pada kali ini. Pasukan Homeboyz pastinya akan terus berikan tekanan kepada pasukan Selangor Red Giant untuk melakukan kesilapan demi kesilapan. Namun, masih lagi mampu untuk teguh berdiri buat pasukan Selangor Red Giant untuk mempertahankan kristal mereka dan menyebabkan pasukan Homeboyz terpaksa keluar daripada perkampungan mereka. Tidak tergesa-gesa, masih lagi tenang, berdisiplin daripada pasukan Homeboyz, bersiap sedia untuk melakukan serangan yang seterusnya. Manakala begitu juga untuk pasukan Selangor Red Giant tidak memaksa team fight sebentar tadi, hanya memberikan fokus untuk melakukan clearance wave sahaja, menghalang Homeboyz segala peluang untuk menghabiskan game. Itu sahaja misi mereka buat ketika ini. Position tadi kita nampak di mana Homeboyz 4 orang bergerak sesama, kemudian baru kita nampak Chibi
kesorangan kat bahagian bawah. Tunggu saja peluang untuk dia masuk ke depan. Tapi saya rasa dengan kekurangan vision, dia pun tidak pasti sama ada dia ada clear shot atau tidak untuk one shotkan Super Zack ataupun Super Red. Itu yang dia teragak-agak nak masuk. Dan lagi bila kita tengok Zorn dan juga Spike terus gerak ke belakang. Jadi adakah ini akan jadi imbas-imbas game pertama, di mana game kedua Homeboys mereka confident boleh terus end kan. Tapi sekarang 18 minit, kalau Selangor Red Giant teruskan, mungkin peluang untuk Selangor Red Giant ni lebih cerah daripada yang kita sangkakan. Antara sebab kenapa game pertama Selangor Red Giant berjaya untuk melakukan comeback adalah apabila pasukan Homeboys tidak berjaya untuk mendapatkan target-target yang penting. Dan buat ketika waktu ini kita juga dapat melihat Selangor Red Giant telah pun menyesuaikan diri sendiri dengan serangan daripada pasukan Homeboys, berjaya untuk menyelamatkan damage dealer mereka dengan lebih baik dekat sini. Ini menyebabkan kenapa Homeboys kelihatan sedikit sukar untuk menghabiskan game. Ya, nampak gayanya sekarang kalau kita lihat untuk AI winning prediction yang ada bahagian bawah diberikan terlebih dahulu ataupun kepada pasukan Homeboys. Tapi lihatkan pula sekarang pertempuran telah pun berlaku sebesar guys. Telah pun menjadi bangsa pertama telah pun digugurkan. Super Gojo telah pun dijatuhkan. Lihatkan pula Pinking. Pinking tak boleh dah lari. Pinking juga telah pun ditumbangkan. Lihatkan pula Super Zack terpaksa masukkan fikir ada. Tapi Wallon kejarkan rapat. Tapi Super Red masih akan cuba untuk mempertahankan diri. Tapi lihatkan pula bagaimana Wallon nyawa yang agak rendah. Masih akan cuba untuk mempertahankan jiwa. Tapi Wallon tak boleh dah buat apa. Dia juga telah pun digugurkan. Tapi pasukan Homeboys sekarang cuba untuk menekankan perlawanan ini. Cuba lagi untuk merampas kristal daripada pasukan Selangor Red Giant. Tapi lihatkan Super Red dan juga Super Zack lagi untuk mempertahankan kedudukan mereka. Tapi mereka pada kristal. Homeboys terus mendapatkan batu yang kedua sekaligus mendapatkan kemenangan pada kali ini. 2 berbalas 1 menentang dengan pasukan Selangor Red Giant. Pasukan Homeboys membuktikan semangat mereka nak gerak ke M5. Mereka juga berjaya untuk kalahkan tim nombor 1 di regular season, Selangor Red Giant, dengan markah 2 berbalas 1. Kebangkitan mereka selepas menerima kekalahan jelas menunjukkan prestasi yang lebih cantik lagi, bukan sahaja daripada segi gameplay, tapi sekarang ini daripada segi hero pool juga telah pun berubah menjadikan Homeboys satu pasukan yang jauh lebih berbahaya. Ya, dan kita lihat pula sekarang nampaknya rampasan tahta telah pun dilakukan oleh pasukan Homeboys. Manakala untuk pasukan Selangor Red Giant mereka terpaksa turunkan sedikit tahta mereka dan diberikan kepada Homeboys. Sekarang ni Homeboys membuktikan yang mereka betul-betul ada semangat lagi. M5 mereka tunjuk yang mereka sanggup untuk tukar mereka punya playstyle, rotation yang baru. Chibi pergi balik kepada assassin punya role, berjaya untuk memberikan kemenangan kepada Flame Boys yang sememangnya inilah prestasi yang mereka harapkan selama ini. Dan ini yang mengejutkan, bagaimana mereka bermain dengan cukup berdisiplin. Tetapi bukan itu sahaja, cara mereka bermain sebagai satu pasukan. Kenapa RSRG sedikit sukar nak menghadapi mereka? Dengan ni sememangnya kita boleh nampak ini adalah kemenangan yang besar. Jadi marilah kita terus ke pentas bersama dengan Rose dan juga Homeboys. Dan itu dia, Homeboys takes the win against Selangor Red Giants. The crowd is happy. Kita punya Flame Boys sangat-sangat happy. Tapi of course, the happiest ialah Homeboys. Alright, Chibi. Kita mulakan dengan Chibi dulu kan. Okay, Chibi. Minggu lepas, Selangor Red Giants stop dorang punya win streak. Betul. Dorang kalah lawan RSG MY. Sekarang sekali lagi Selangor Red Giants kalah. Apa pendapat Chibi? Adakah momentum dorang sudah macam disturb dah? Ataupun it's just Homeboys yang sangat-sangat kuat untuk perlawanan ni? Hello semua. Kalau bagi saya mungkin orang terlalu selesa untuk menang, so orang lupa untuk jangan kalah. So kita orang ambil orang cakap apa? Kelebihan advantage orang, jangan selalu menang. Kita orang buat yang terbaik lah. So kita orang menang orang. Oh, ni macam kalau you tanya saya kan, dia macam deja vu Homeboys last season. Betul. Menang, lepas tu kalah sikit, korang down kan? Betul. Okay. Esok, kita akan saksikan satu perlawanan El Clasico dalam MPL Malaysia. Manakala kita akan saksikan Homeboys yang akan menentang Toda. So Chibi, as your El Clasico rival, what do you want to say kepada Toda ataupun kepada satu player dekat Toda? Kalau bagi saya untuk satu player kot, Ciku.
kan Todak kalah dengan Giant kan. Giant kan tak boleh turun. So kita dah batal Giant. Mungkin esok kita dah batal Todak. So Ciku hati-hati Jangan pakai hidro purify tau. Pakai hidro flicker. Alright. Good. 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 Tengok Daddy cakap good. Alright. Okay guys, sebelum kita continue kita punya interview session, I nak tanya Flame Boy, siapakah MVP anda? Ipan. Kita tengok dekat skrin, kita tengok Ipan ke? Chibi. Okay, Chibi. Since korang semua cakap Ipan sepatutnya jadi MVP, kenapa Ipan MVP korang? Kalau bagi saya sepatutnya Ipan MVP sebab Ipan zoning dia punya marksman kau-kau. So enemy punya marksman tak boleh main. So emang Ipan yang terbaik. Ipan the best of EXP laner Malaysia. Wow! Ipan. Okay, Spat. Okay. Ingat tak tu? Best EXP laner of Malaysia daripada Chibi. Okay. You rasa you boleh live up to this expectation ke tak? Yup. Saya akan buat yang terbaik untuk jadi best EXP laner season ni. Wow! Sebab semua orang dah ada dream team. Saya seorang ni tak ada. So saya kena bawa balik. Adakah ini musim untuk Spat? Mana tahu kan? Betul. Alright, betul. Okay. Last question I nak tanya Raizal. Raizal, ramai orang cakap Super Red is one of the best. Orang cakap Super Red ialah MM terbaik dekat MPL Malaysia. Sekarang you baru kalahkan Super Red dalam perlawanan ni. Apa yang you nak cakap? Do you still rasa dia the best atau it's Raizal's time? Tak lah, biasa-biasa lah. Dia berdua pun saya berani lawan kan. Okay, alright. So, untuk Raizal, siapa the best gold laner dekat Malaysia? Saya. Alright. Raizal lepas tu Anip. Alright, Daddy cakap tadi nak kata something. Alright, sebelum saya cakap, saya bagi Anca dulu cakap. Sebab stage kan kita orang punya, so Anca boleh cakap dulu. Tes. Kau diam. Oke, buat Gojes fokus Jo taunting karena kita bakal fokus ke M5. Mantap. Okay, saya just nak respon ada satu tadi fans dia cakap Homeboys tolong fokus jual baju je sebab Selangor Red Giant nak fokus M5. Sebenarnya kita orang dah sold out dah baju kita orang. So better korang yang fokus jual baju sebab kita orang nak kena memang fokus M5. Thank you. All the best. Oh, kejap. Chibi tak puas lagi. Last one. Sebelum I throw it back to the casters. Tapi ini luar pada game lah. So saya minta korang semua doakan sahabat saya Ava semoga cepat sembuh lah. So saya harap korang doakan dia semoga dia cepat sembuh. Amin. Okay, alright. Demi Ava, bantai Red Giant. Cloud, enak banget rasanya bro. Alright. Once again, congratulations kepada pasukan Homeboys untuk kemenangan ini. And I think it's time to throw it back to the casters untuk dapat tahu apa yang menjadi dalam game 2-1 ni. Casters, silakan. Jujur bila Daddy jawab tu kan, dia macam teringat pada satu meme tu tau. Dia macam kata, saya datang sini untuk jual baju dengan nak bantai orang. Baju dah habis. Yang ni cuma tinggal nak bantai orang je. Tapi MVP of the match, Ongganu, 2 kali mati saja bila dia gunakan Assassin. Walaupun Chibi bermain dengan cukup agresif sebentar tadi, tetapi tak ada masalah untuk mendapatkan kill yang tinggi. Tapi bukan kill saja, objektif. Turtle nak memberikan saingan kepada beliau bukanlah satu saingan yang cukup mudah. Ya, sebab kalau kita nampak so ni dia cukup asyik balik-balik pakai hero yang sama. Tapi kali ni dia dah buktikan yang dia pun boleh main assassin. Dan dia boleh tunjuk yang dia juga adalah salah satu raja assassin di MPLMY musim ke-12. Dan boleh dikatakan disebabkan mereka nak bagi MVP pada Sepat, ini juga nampak betapa Sepat dia dah betul-betul step up. Disebabkan selama ni dia terpaksa pakai Martis, pakai Fredrin sebab dia kena zone orang lain keluar. Tapi sekarang macam Sepat cakap dah tak payah. Nak pakai damage, pakai je lah. Dia sebagai EXP, dia yang boleh zone semua orang keluar. Jadi dengan ni, kita nak dengar macam mana mereka berbual dekat dalam game tersebut untuk dapatkan kemenangan. Jadi dengan ni, kita akan dengarkan mic check antara Homeboys menentang dengan Selangor Red Giant. Inilah mic check Homeboys. Nature sebab kau terlalu indah dari sekedar kata.
Bismillah guys, let's go. Oh, tak dapat. Dapat. Tak apa, duit aku masih kaya guys. Santai, santai. Malam aja. Santai kita dapat. Aku tank. Mati dia. Ah. Emil aja. Nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat lot. Oh, dah dapat. Faham. Nice Shan. Kau emang idola aku nak kencing kau tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pegang lagi guys. Sekali lagi dobat. Pasal belakang bisa tak? Bisa ke belakang guys? Tengok di bawah. Nice. Kabel. So sekarang kita akan berbual pasal itemization, tapi boleh dikatakan untuk kedua-dua pasukan ini sebenarnya game yang agak rapat. 9 kill berbalas dengan 11 dan match time 20 minit 4 saat. Dan kita juga kena ingat bagaimana Homeboys dengan tempo yang cukup agresif. Selangor Red Giant telah pun melakukan pertahanan yang cukup baik. Tapi saya rasa kita boleh akui dekat sini perbezaan kedua-dua Roma dekat sini memainkan peranan yang cukup besar. Zon boleh dikatakan bermain dengan cukup baik pada ini. Walaupun kalau kita melihat tidaklah begitu banyak wall charge yang begitu cantik, tetapi dengan hanya menggunakan Guardians Barrier saja, Betul. dah pun boleh memaksa musuh sama ada terperangkap ataupun terpaksa membazirkan flicker dengan begitu saja. Ada sekali tu yang dia berjaya untuk tangkap Super Red tak silap dekat dalam satu lorong tu dekat area orange buff. Ya, betul. Itu ataupun pancake. Saya tengah pancake. Betul-betul tak boleh nak melarikan diri. Kalau tak ada flicker, terima je lah kematian. Sekarang kita akan tengok lebih dalam Homeboys punya emblem setup di mana dekat sini sempat menggunakan common emblem untuk pastikan dia boleh stay dekat lane dengan sangat-sangat lama. Ya, disebabkan kalau kita melihat untuk pasukan Selangor Red Giant, mereka mampu untuk melakukan poking tanpa henti di bahagian depan. Jadi memangnya sepatlah akan menadah damage dengan terlalu lama, dan itu juga sebab kenapa Vali dibawa masuk. Sememangnya natural counter kepada. Jadi disebabkan itulah sempat kena memberikan fokus lebih tinggi lagi untuk kekebalan beliau. Ya, betul sekali. Sebab kalau kita tengok, walaupun sekarang lah untuk Ryzel, dia menggunakan 3 game, 3 hero yang sama. Walaupun pada first game nampak macam Selangor Red Giant dia menang, which is mereka menjaga kedudukan supaya mengekalkan lagi dia punya kita katakan pertahanan base mereka. Adakah mungkin game yang pertama tu disebabkan luck ataupun dikatakan kesilapan yang tidak sengaja yang dibuat oleh pasukan Homeboys? Saya rasa disebabkan Super Skies menggunakan Lancelot. Sememangnya disebabkan dia menggunakan Lancelot. Ini lagi dengan dia menggunakan Fredrin. Nampak seperti Super Skies tak boleh nak lakukan apa-apa sangat. Menyebabkan sebab kita tengok mereka adalah front to back punya composition. Tetapi bila front to back composition yang kat bahagian depan tu kena betul-betul keras, yang kat belakang kena keluarkan damage, tapi susah mereka nak keluarkan damage. Mereka nak keluarkan damage sikit suka sebab mereka memberikan tanda hormat kepada Chibi. Kenapa? Lihat kepada Super Red terpaksa menggunakan Widow Nature dan juga Immortality dekat sini untuk menadah damage sebagai satu saham keselamatan dekat sini. Tetapi kita juga nampak lihat keluaran damage daripada Super Red sedikit perlahan demi perlahan. Manakala satu perkara yang menarik daripada Homeboys, kalau mereka tak boleh nak jatuhkan damage delay di kawasan belakang, pada fight yang terakhir mereka hanya memutuskan di mana tak apalah, kita ambillah segala frontliner pasukan Selangor Red Giant seperti tadi. Jadi dengan ketiadaan Terisla, dengan ketiadaan Fredrin, sememangnya mereka dah tak mampu lagi nak melakukan apa-apa seperti tadi. Kita juga boleh cakap di mana Brody ni lebih pada hero all in. Iya. Walaupun dia ada second skill yang ada quote unquote dash dengan stun, tapi bila lepas skill kedua tu pun kadang-kadang dia boleh letakkan diri dia dekat dalam situasi yang dia tak boleh nak melarikan diri. Jadi still dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, sebenarnya Selangor Red Giant mereka punya damage yang lebih tinggi. Tapi dia lebih pada poking damage lah. Kalau kita tengok daripada numbers Super Zack kat sini 106,000 damage yang dikeluarkan. Bukan saja poking damage, tetapi juga corak permainan Homeboys yang boleh dikatakan pergerakan yang pantas. Jadi setiap kali mereka melakukan team fight, ini dilakukan dengan pantas dan juga kemas, dan ianya tidak memaksa ataupun mempunyai masa yang terlalu lama untuk mengeluarkan damage di bahagian hadapan. Disebabkan mereka betul-betul berharap kepada Dark Nightfall sahaja sebagai titik permulaan dan juga titik pengakhiran mereka menghentikan suatu team fight. Ya, ada satu perkara lagi yang kita boleh nampak. Sebenarnya untuk game yang ketiga ni nampak perubahan daripada segi bentuk permainan ataupun kita kata pancake punya permainan, which is dia dapat hero lain daripada yang biasa. Dekat sini sebenarnya kalau tadi pasukan Selangor Red Giant menang, mungkin kita boleh berikan sedikit respect sebenarnya dekat pancake, di mana dia sebenarnya boleh mengubah situasi. Okay, dia boleh mengubah situasi dia, which is kita nampak macam mana first game, second game nampak dia macam tak boleh nak rentak permainan, tapi game ketiga dia okey. Ya, tapi ini juga antara sebab kenapa suatu drafting saya sebenarnya ingin melihat Natalia dibawa masuk, disebabkan ini akan mengganggu corak permainan Homeboys yang berbeza ataupun berjauhan secara satu sama lain dekat sini. Dan ini akan tidak membenarkan Homeboys bergerak dengan agresif, tapi ia tidak berlaku. Ya, lagi satu kita perlu ingat, Natalia adalah macam specialized punya role. Ya. Tak semua orang boleh menggunakan Natalia roam dengan sangat baik. Jadi sekarang kita akan tengok highlight yang dibawa khas oleh ROG, di mana kita boleh nampak untuk Homeboys,
awal-awal ni nampak macam kena pressure sikit dengan Selangor Red Giant. Mereka punya early game lagi better, mereka punya mid game juga sangat bagus dan mereka berjaya untuk bergerak dekat river jauh lagi okey. Dan kat sini, ini momen yang Zon dia cakap, sorry lah sempat. Kalau bukan pasal tu tadi mungkinlah sebab dapat MVP. Sebab Zon lah. Tapi dekat sini juga kita sering kali melihat Chibi. Walaupun siap kali persaingan di kawasan turtle agak hebat tentangan yang diberikan oleh Selangor Red Giant, tapi masih tak ada masalah untuk beliau berjaya memberikan fokus kepada misi beliau, iaitu objektif sahaja. Ya, dan kat sini boleh nampak di mana Chibi dia percayakan tim dia boleh settlekan Super Skies seorang-seorang. Jadi dia terus keluarkan damage kepada orang lain. Lord jadi dia punya priority yang ketiga. Pertama Super Zap, Super Gorgeous kedua, Lord ketiga. Dan memang perlu diberikan kepujian sepanjang game ni Zon, dia yang menyebabkan Super Skies tak boleh nak secure ke objektif. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga untuk pasukan Homeboys, setiap kali macam Wildlord, dia tahu sebenarnya daripada IMU, dia perlu ambil ultimate siapa terlebih dahulu. Kita lihat macam mana dia gunakan tadi penalty zone dengan sangat baik, tangkapan yang sangat kemas, selain daripada mengharapkan zone untuk melakukan pick off demi pick off ke atas pasukan Selangor Red Giant. Dan tak dilupakan di mana Sepat juga bermain yang begitu baik, membangkitkan banyak skill set daripada Selangor Red Giant ini, membenarkan mereka melakukan kiting dengan begitu cantik. Dan dekat sini kita melihat saat-saat terakhir di mana Homeboys memutuskan kalau kita tak dapat damage dealer tak apa, kita ambil segala frontliner mereka. Tak ada benteng pertahanan. Apabila tak ada benteng pertahanan, Homeboys terus sahaja melanggar Selangor Red Giant dengan begitu mudah. Sekarang ni kita nampak SMG dekat depan. Stormy pun cakap it's like dia main ni untuk duit je. Dia cakap macam nak pergi World Championship, tapi tak tahulah, rasa macam tipu. Sekarang kita akan tengok standings. Selangor Red Giant masih dekat tangga teratas dengan 14 poin. Tapi SMG tak jauh dengan 11 poin, sama poin dengan Homeboys sekarang. Dua-dua pasukan ada 11 points. Ya, tapi sekarang ini untuk pasukan SFG mencari kemenangan 2-0, kemenangan penuh untuk memberikan saingan sedikit kepada Selangor Red Giant bagi standing kita. The only thing that we can say is SMG has not lost a game. No pressure by the way. No pressure guys. Tapi kita kena ingat di No mana pressure, pasukan haven't lost. No SFG pressure. baru saja bermain 4 game, manakala Selangor Red Giant telah pun bermain 6 game. 7. Tadi game yang Lupa nak ketujuh. kira. Sorry. Yes. Dan untuk game selepas ini pastinya akan cukup sengit, terutamanya pasukan e-sport sekarang yang masih lagi berada di 2 tangga bawah. Dan manakala kita juga tak boleh lupakan Homeboys dengan kemenangan seperti tadi meletakkan mereka seri bersama dengan pasukan SMG di tangga yang kedua dengan 11 poin. Boleh dikatakan satu situasi yang baik untuk mereka, terutamanya apabila seperti mereka dah pun menjumpai rentak. Mereka dah pun menjumpai jawapan tentang kelemahan mereka sebelum ini dan ianya